Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua diminta mematikan telefon bimbit anda sepanjang perbicaraan berlangsung bagi menghormati perbicaraan pada hari ini. Pada hari ini, kumpulan kami akan membawa anda ke perbicaraan kes mahkamah yang bertajuk Guru Mencampak Kanak-Kanak. Tanpa melengahkan masa, izinkan kami memperkenalkan barisan kepimpinan mahkamah. Dana Firzana binti Abdul Rahim, KPJ 2008-10056 dari Seksyen 1 sebagai Jurubahasa dan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Natasha binti Mama Asri per KBJ 2008-10015. Hari ini saya memegang watak sebagai saksi di mana kes penderaan kanak-kanak ini. Maka saya harap penonton-penonton sekalian selamat menonton. Saya Engku Bakis Karani binti Engku Syekh. Nombor matrik saya KBJ 2008-10061. Saya daripada Seksyen 1. Saya memegang watak sebagai pesalah. Saya Ainur Wahidah binti Aluzi, KBJ 2008-10023 dari Seksyen 1 sebagai peguam bela. Saya Nur Syahira binti Syukri. Nombor ID saya KBJ 2008-10510 dari Seksyen 1 sebagai pendakwa raya. Let's start. Di dalam mahkamah Kuala Lumpur, kes guru di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak telah mencampak seorang kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Tertuduh Engku Balkis Khairani binti Engku Syekh berumur 24 tahun. Ya Arif, saya Nur Syahira binti Syukri bertindak sebagai pendakwa raya dan di pihak pembelaan tertuduh Engku Balkis Khairani diwakili oleh Cik Ainur Wahidah binti Aluzi, iaitu peguam belanya. Dengan izin Ya Arif, saya mohon petuduh dibicarakan terhadap tertuduh. Bahawasanya kamu, Engku Balkis Khairani binti Engku Syekh, pada 26 Mac 2001, lebih kurang jam 11 pagi, di premis bernama Tadika Impian, beralamat nombor 20 Jalan Ara Kelang, Selangor, Darul Ihsan, didapati mencampak seorang kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Tertuduh telah didakwa atas satu tuduhan di mana mengasari dengan mencampak kanak-kanak sehingga jatuh. Jika disabitkan kesalahan, kamu boleh didakwa di bawah Seksyen 21-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Adakah kamu faham dengan sebutan ini? Saya faham. Kamu mengaku bersalah atau mahu dibicarakan? Saya mengaku saya tidak bersalah dan mahu dibicarakan. Tertuduh, adakah kamu faham bahawa pengakuan tidak bersalah kamu ini tidak boleh membuat rayuan ke atas sabitan kamu, tetapi hanya boleh merayu atas hukuman yang dikenakan jika disabitkan kesalahan? Saya faham Ya Arif. Pendakwa raya, teruskan. Terima kasih. Ya Arif, pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi. Kami memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi iaitu Aini Natasha binti Muhammad Asri untuk memberi keterangan. Saya Aini Natasha binti Mama Asri dengan sesungguhnya suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar semuanya Ya Arif. Baiklah, dengan izin Ya Arif, Puan sila nyatakan pada mahkamah nama, umur dan pekerjaan Puan. Baiklah Yang Arif, nama saya Aini Natasha binti Mama Asri, umur saya 36 tahun, saya sebagai suri rumah tangga dan dianggap berjiran dengan Tadika Impian. Terima kasih Puan. Menurut rekod penyiasatan, Puan merupakan orang yang membuat aduan dan dakwaan ke atas Tadika atas kesalahan mencampak kanak-kanak. Adakah ini benar? Ya, benar pendakwa. Baiklah, Bolehkah Puan menceritakan secara menyeluruh mengenai kejadian pada hari tersebut? Baiklah,
2021 lebih kurang. Haiya, anak dara ramai ada mah ni. Tapi malah belaka. Baju pakai bukan main lawa-lawa belaka. Suruh sidar baju, malas. Nak pakai baju comel-comel bukan main lagi. Nak suruh sidar baju tu, ya Allah, susah. Aduh, benda nak jadilah budak-budak zaman sekarang. Padahal dak ke telefon. Hei, budak zaman sekarang ni tak tahu dah nak cakap apa. Kita dah bagi peluang dekat dia orang main telefon seorang-seorang untuk PDPR, untuk sistem pembelajaran semua online kan. Dengan musim sekarang ni. Lepas tu, dengan telefon tu, gadget tu, pergi main ke PUBG lah, Mobile Legends lah, scroll TikTok lah. Astaghfirullahalazim, budak-budak zaman sekarang ni. Semakin menjadi-jadi. Benda basic je padahal. Suruh masak je. Pun malas. Ni, pakaian sendiri. Pakaian bukan main lagi mewah-mewah. Tapi suruh basuh, malas. Apa nak jadi? Aduhai, kita sepatutnya sebagai seorang anak ni kan, kita kena tolong mak ayah meringankan beban, bukannya menyusahkan, memburukkan nama. Jadilah anak yang berbakti kepada bapa ya anak-anak. Ingat pesan makcik Aini ya. Hei, nak buang sampah pula dah. Semakin kuat suara budak-budak ni. Tak boleh jadi macam ni. Kena tengok ni, kena tengok. Kalau tak tahu jadi macam mana. Semakin kuat ni. Risau pula. Dah menjerit ke tepi pula tu. Dengar macam suara marah-marah. Takkan cikgu marah kot. Cikgu kan sayang budak-budak. Pelik ni. Nak tengok ke tak ni? Kena tengok ni. Kena tengok ni apa jadi kat tadi. Lupa bakul. Bakul letak kat mana? Kat sini dah. Kena tengok ni. Lepas itu saya pun cuba memberanikan diri saya untuk pergi mendekati ke tadika impian. Dan alangkah terkejutnya saya. Kau ni kan, hidup nak menyusahkan aku je. Ni, sabu kat siapa ni? Baik kau kemas balik. Campak budak-budak kena campak. Ya betul. Ya Allah ya Tuhanku. Astaghfirullahalazim. Kena telefon polis ni. Kena telefon. Telefon mana telefon? Kena telefon polis ni. Tak jadi macam ni. Hello. Assalamualaikum. Ini polis. Ini balai polis Kuala Selangor ke? Okey, macam ni cik. Saya ingin membuat satu aduan mengenai kes penderaan kanak-kanak. Okey, macam ni cik. Tadi saya menjemur kain. Okey, lepas itu saya mendengar satu jeritan daripada kanak-kanak. Sebab saya bersebelahan, rumah saya bersebelahan dengan tadika. Jadinya saya dengar satu jeritan daripada kanak-kanak dan satu pertolongan. Macam contoh dia, tolong macam tu. Jadinya saya ingin membuat satu aduan lah dekat cik. Saya harap cik ambil tindakan selanjutnya lah. Mungkin bagi saya ini kes penderaan. Jadi saya tak sanggup melihat kanak-kanak tersebut dicampak. Sebenarnya pas dengar jeritan tersebut, saya pergi mengintai ikut celah-celah tingkap, yang mana saya melihat seorang pendidik mencampakkan kanak-kanak tersebut ke atas lantai sampai berdarah. Jadi saya mengurut dada cik melihat kanak-kanak tersebut dalam keadaan kesakitan. Dan saya juga melihat lebam-lebam di tangan kanak-kanak tu. Ya cik? Budak itu. Okey, kanak-kanak tu perempuan. Perempuan. Jadi saya ingin cik mengambil kes ini dan mengambil tindakan sewajarnya lah. Itu je daripada saya. Okey cik. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Baiklah. Adakah puan melihat situasi tersebut di hadapan mata puan sendiri? Ya, betul. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahawasanya kanak-kanak itu telah dicampak oleh gurunya sampai kepalanya berdarah. Baiklah puan. Adakah puan ingin menyatakan kenyataan lain selain dari situasi tersebut? Ada pendakwa.
Dalam masa yang sama, rakan saya yang menghantar anaknya di tadika tersebut, anaknya mencerita kepada ibunya yang rakannya telah dicampak oleh guru. Apakah tindakan Puan setelah melihat dan mendengar situasi tersebut? Ya, ada. Tindakan saya yang pertama ialah saya menyelidik kesasihan isu tersebut. Contohnya saya mendekati tadika dan melihat situasi. Yang kedua ialah saya mengambil beberapa keping gambar untuk dijadikan bahan bukti. Yang ketiga pula, saya tanpa membuang masa saya terus menelefon 999, iaitu saya menelefon polis di Kuala Selangor. Semasa Puan melakukan penyiasatan di sana, adakah Puan melihat guru tersebut memegang apa-apa objek yang tajam seperti pisau atau gunting semasa kejadian berlaku? Tidak, pendakwa, saya tidak melihat sebarang objek yang tajam yang dipegang oleh guru tersebut. Baiklah Ya Arif, itu sahaja soalan saya. Peguam bela, ada apa-apa yang hendak dikenakan kepada saksi? Izinkan saya, Tuan Hakim. Sebentar tadi, Puan mengatakan bahawa anak guang saya menenteng kanak-kanak tersebut. Adakah Puan pasti sikap ini menunjukkan anak guang saya bersalah? Berkemungkinan juga anak guang saya sedang mengajar pada waktu Bentahan Ya Arif, pihak peguam bela cuma memutar belikkan soalan. Maaf Ya Arif, pihak kami hanya ingin kepastian. Bantahan tidak diterima. Saksi, sila jawab persoalan tersebut. Ya, Ya Arif, saya pasti pada waktu tersebut saya tidak sekalipun melihat bahawa bahan pengajaran pada tangannya maupun pada papan tanda, papan putih. Ini mengukuhkan lagi kenyataan saya, Ya Arif. Baiklah, itu sahaja daripada saya Ya Arif. Ya Arif, saya tiada soalan lain untuk saksi ini. Saya meminta agar saksi ini dilepaskan. Baiklah, saksi, anda boleh keluar. Arif, pihak peguam akan mengemukakan seorang tertuduh. Kami mohon kebenaran mahkamah untuk memanggil tertuduh iaitu Guru di Tadika Impian Engku Balkis Hairani binti Engku Syekh untuk memberikan keterangan. Baiklah, sila teruskan. Pada hari kejadian, adakah anda berseorangan atau bersama guru lain? Ya, pada hari kejadian saya hanya berseorangan tanpa guru. Seperti yang dinyatakan oleh saksi sebentar tadi, adakah benar anda telah mencampak mangsa sehingga bunyi hentakan yang kuat sehingga kan boleh didengari oleh saksi? Tidak, kerana pada hari itu saya sedang mengajar dan melakukan aktiviti bersama kanak-kanak. Adakah benar sewaktu sesi pengajaran tersebut, saksi mendapati bahawa terdapat bunyi tangisan dan tengking yang sangat kuat dan jelas dari tadika impian? Tidak, kerana pada hari itu saya sedang mengajar dan melakukan aktiviti bersama kanak-kanak. Ya Arif, saya ada soalan. Baiklah Puan Engku Balkis Hairani, seperti yang dinyatakan oleh Puan sebentar tadi, Puan tinggal berseorangan di Tadika Impian, kan? Sewaktu PDP berlangsung, persoalannya, ke manakah guru-guru lain pergi sedangkan pada waktu tersebut adalah sesi PDP berlangsung? Boleh Puan terangkan kepada mahkamah? Pada ketika itu, guru lain mempunyai urusan di luar kawasan. Hal ini kerana saya terpaksa mengambil tugas mereka secara berseorangan. Jadi, memang betul semasa kejadian tiada orang lain selain daripada Puan sewaktu PDP dijalankan? Bantahan Ya Arif, pihak pendakwa raya hanya membuat andaian sendiri. Maaf Ya Arif, pihak kami hanya memerlukan kepastian sahaja. Bantahan ditolak. Tertuduh, sila jawab pernyataan kepastian. Ya, saya memang berseorangan di Tadika Impian. Baiklah Ya Arif, itu sahaja soalan saya. Pihak peguam bela, ada apa-apa lagi soalan yang hendak ditanyakan kepada tertuduh? Saya tiada soalan lagi Ya Arif. Baiklah, tertuduh boleh keluar.
Kita akan rehat selama 30 minit dan akan memulakan pada jam 3 petang. Selepas 30 minit, pergulungan oleh pihak pendakwa raya. Terima kasih. Dengan izinnya Arif, untuk penguluan kes ini ada aspek yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah. Atas penerangan saksi yang telah dinyatakan pada awal kes, membuktikan tertuduh selayaknya dibicarakan di bawah Seksyen 21-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan dengan hukuman denda sehingga RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Terima kasih. Pergulungan oleh pihak peguam bela. Dengan izinnya Arif, setelah mendengar saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai kes mencapak kanak-kanak yang pertama. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan jiran terdekat tadika impian mengatakan pesalah iaitu Engku Balkis Khairani binti Engku Syekh telah mencapak kanak-kanak yang berumur 5 tahun adalah benar. Yang kedua adalah keterangan daripada saksi juga telah mengakui bahawa terdapat beberapa bukti yang kukuh daripada saksi. Yang pertama, saksi mengatakan bahawa guru mencapak kanak-kanak di tadika impian itu dengan jelas di hadapan matanya sendiri. Kedua, saksi juga sempat menangkap beberapa keping gambar untuk dijadikan sebagai bukti bahawa Engku Balkis Khairani binti Engku Syekh telah tertuduh mencapak kanak-kanak tersebut. Kesimpulannya di sini, pihak pembelaan ingin menekankan bahawa kes mencapak kanak-kanak di tadika impian itu adalah benar dan sahih. Jadi, pihak pembelaan ingin memohon kepada mahkamah supaya dikurangkan denda anak gom saya. Terima kasih. Penjaham Perhakiman. Baiklah, setelah mendengar hujah kedua-dua pihak, iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh bersalah dan akan menerima hujah-hujah pendakwaan. Maka, dengan itu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebanyak maksimum RM50,000 dengan esen dari pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan. Mahkamah dengan ini memutuskan pengurangan denda sebanyak RM3,000 dan diikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan bersyarat tertuduh perlu hadir ke balai polis setiap bulan dan dilarang sama sekali untuk mendekati saksi. Keputusan adalah muktamad. Mahkamah bersurai. Mahkamah bersurai. saya sebagai Makcik Amy, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah berjaya menjayakan video tersebut. Tanpa usaha dan juga kerjasama mereka, takkan berjayalah video ini. Maka saya ingin mengakhiri dengan beberapa pantun. Dengan elok-elok, pergi kedai membeli keladi. Jumpa lagi. Kejap kawan-kawan, dengar ni pesalah kita nak cakap apa ni. Baki memang memegang watak sebagai pesalah, tapi mencintai awak bukanlah pilihan yang salah.